KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik ataupun calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang ini. Ini dia Road to Success SPM 2021 bersama Akak Eli Arifin hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar subjek yang memang orang kata dalam kita punya perbualan harian. Tetapi dia lebih terperinci dan inilah cara-cara macam mana nak jawab untuk kertas peperiksaan subjek tersebut. Tapi sebelum Eli cerita lanjut, kita berkenalan dulu dengan guru yang akan mengajar hari ini. Jom. Itu dia cikgu yang cantik manis orangnya. Cikgu Akmal, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari cara menguasai kertas peperiksaan atau cara nak menjawab kertas peperiksaan pembinaan domestik untuk tingkatan 4 modul 1, cikgu. Betul. Ya. Jadi subjek ini diajar di sekolah menengah Harian biasa. Oh, ada. Tingkatan 4 atau tingkatan 5 kita mengajar subjek pembinaan domestik yang berkaitan dengan kerja-kerja pembinaan. Okey. Kerja-kerja pembinaan tu selalunya kita belajar dekat sekolah vokasional kan, tapi dia sekarang ni pembinaan domestik berada di sekolah harian biasa dan mengajar semua basic atau asas mengenai pembinaan. Baiklah. Okey, sebelum kita cerita lanjut ataupun belajar lanjut tentang subjek ini, kita nak pesan kepada adik-adik untuk menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, cikgu. Ya. Kita boleh buka kita punya pelitup muka. Boleh. Dan kita simpan dalam sarung. Dan kemudian kita akan sanitasi tangan kita, cikgu. Untuk menjaga kebersihan bersama. Ya, betul. Baik, okay, saya sanitasi dulu ya. Ya, boleh. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita ke orang kata subjek yang lebih terperinci, pembelajaran lebih terperinci, apa kata kita saksikan dulu video Vox Pop bersama dengan murid-murid cikgu. Boleh. Didik TV KPM. Saya suka topik ini kerana yang membuka peluang kerjaya yang saya impikan dari kecil lagi. Saya ingin menjadi seorang kontraktor yang mahir dengan menggunakan ilmu yang saya belajar tentang pembinaan domestik untuk digunakan pakai pada masa hadapan. Dengan menjadi seorang kontraktor, saya berharap agar dapat melibatkan diri dengan proses memajukan negara dan membuka peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Saya menyukai topik ini kerana saya dapat mengetahui banyak info-info yang berkaitan dengan pembinaan agensi-agensi yang terlibat dan kerjaya yang sesuai untuk saya pada masa hadapan. Selain itu, topik ini memberi kesedaran kepada saya tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan aspek pembinaan. Saya berharap saya dan kawan-kawan lulus dengan cemerlang untuk subjek ini. Saya suka topik ini kerana saya ingin menjadi seorang pereka bentuk rumah kediaman. Dengan belajar di NTV, saya dapat tahu mengenai banyak perkara yang berkaitan dengan cita-cita saya. Saya berharap pada masa hadapan saya dapat bekerja seperti cita-cita saya dan menjadi ahli badan profesional dalam bidang pembinaan. Didik TV KPM. Itu dia murid-murid cikgu. Tapi kalau kita tengok video murid-murid tadi tu, mesti penonton ataupun adik-adik kat rumah tanya-tanya, kalau ada cikgu, mestilah kena ada bodyguard ataupun murid-murid dia dalam talian. Kita nak berkenalan dengan murid ni sekejap lagi sebab kita nak rehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula menggunakan pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita.
Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success SPM 2021 bersama Eli Arifin. Baiklah, hari ini kita akan belajar macam mana nak menguasai atau menjawab kertas peperiksaan SPM untuk subjek pembinaan domestik tingkatan 4 modul 1. Untuk calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang ini, kena hadam, perhatikan betul-betul dan hadam macam mana Cikgu Akmal hari ini akan mengajar dan kongsi tips dan juga rahsia yang selama ini dia berikan kepada murid-murid SPM ataupun calon-calon SPM. Okey Cikgu, kita nak berkenalan dengan murid-murid Cikgu dalam talian yang juga daripada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bahau. Baiklah, mereka dah bersedia? InsyaAllah dah bersedia. InsyaAllah. Okey, jom kita berkenalan dengan murid-murid Cikgu dalam talian. Wah, semuanya kumbang-kumbang ni. Okey, Cikgu mungkin boleh kenalkan murid-murid Cikgu? Hi boys. Hai. Okey, di hujung sana kita ada Idlan. Hai Idlan, nampak Cikgu? Idlan boleh buka mic dan kenalkan diri? Hai, saya Muhammad Idlan Fitri bin Abu Tahir. Saya kelas 4 MPV. Okey. Yang sebelah Idlan tu kita ada Ron Ali. Hai Ron Ali. Ingat Ronaldo tadi? Ron Ali. Okey, boleh kenalkan diri? Boleh perkenalkan diri Ron Ali. Saya Muhammad Ronaldi Bedul Selamat, saya daripada kelas 5 MPV. Kata 5 MPV. Okey, sebelah ni kita ada Muhammad Ali Hanifia. Assalamualaikum Ali. Perkenalkan diri sayang. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ali Nafiah bin Izzah Razmi. Saya daripada SMK Bahau. Okey, yang hujung sana kita ada Ching Hai, Ziong. Hai Cikgu. Ya, hai. Saya Eng Ching Siong, pasul saya 4 MPV. Okey, yang tengah-tengah tu kita ada Aiman. Aiman, say something. Aiman boleh buka mic untuk kenalkan diri dulu? Aiman. Hai, saya Aiman Abdi. Kelas 5 MPV. Okey, dan hujung sekali kita ada Arif. Arif, perkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Arif Iskandar bin Hussein. Belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bahau. Okey. Handsome mana murid cikgu ni ya. Mesti pandai-pandai semua ni. InsyaAllah pandai. Okey, cikgu, mungkin kita boleh mulakan pembelajaran kita hari ni? Boleh, insyaAllah. Terima kasih Eli. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So hari ni cikgu akan okey, ini profil cikgu lah kan. Dia dah tengok. It's okay. Okey, seperti yang kita tahu, bermula tahun ni, tahun 2021, format SPM berbeza dengan sebelum-sebelum ni. Tahun ini kita start dengan KSSM, MPV. Tahun-tahun sebelum ni kita panggil dia KBSM. So terdapat perubahan agak ketara dalam format SPM kali ni. Okey, tahun ni 2021 pelajar tingkatan 5 pertama kali akan menghadapi peperiksaan jenis ni. So kita tengok apakah yang baru dalam KSSM, MPV tingkatan 5 ni. Dulu kita tak ada kertas 2 ni.
Oh. Ya, dulu kita hanya kertas 1 sahaja. So tahun ni kita dah transform dia. Kita ada kertas 2 dan kertas 1. Okey, kita tengok dulu kertas 1, biasalah dia ujian bertulis untuk SPM. Okey. Untuk kertas 2, dia adalah pentadsiran kompetensi. Dalam kata yang lain, dia sebenarnya ada amali. Amali ni bermula sejak tingkatan 4 lagi. Boleh dikatakan bahawa pelajar MPV ni, permanent domestik, dia dah start SPM sejak tingkatan 4 lagi. Okey, lepas tu dia ada jenis item dia. Untuk kertas 1 dia ada bahagian A dan bahagian B. Untuk kertas 2 dia adalah tugasan modul. Okey, kita tengok bahagian A kita ada respon terhad dan bahagian B kita ada 2 jenis soalan, yang ini respon terhad dan respon terbuka. Respon terhad bermaksud soalan objektif. Bermaksud jawapannya berada di situ. Okey. Respon terbuka adalah respon di mana pelajar kena tulis sendiri pendapat dan juga apa yang dirasakan jawapan tersebut lah. Tetapi dia adalah terbuka. Dia tidak ada jawapannya di situ. Okey, untuk tugasan modul diberikan oleh lembaga peperiksaan dan pelajar mesti ikut apa yang ada dalam modul tugasan tersebut lah. Okey. Yang ketiga adalah bilangan soalan. Untuk kertas 1, ni memang lain sangatlah ni, Ellie. Dulu bahagian kertas 1, bahagian ni ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Untuk yang sekarang ni, dia dah tukar jadi 2 bahagian saja, iaitu bahagian A dan bahagian B. Tetapi dulu bahagian A 10 soalan. Sekarang dah jadi 15 soalan. Okey. Dan bahagian B dulu 3. Sekarang dah ada 4 soalan. Dan dia tak ada bahagian C. Itu yang perbezaan dia yang agak ketara. Dan kat sini kita ada 9 modul pentadsiran untuk kertas 2. Maksudnya kita ada 9 modul yang kita kena siapkan amali untuk sepanjang 2 tahun tu. Amali kat bengkel tu kita kena siapkan 9 modul dan sepanjang 2 tahun pembelajaran kita, iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4 kita ada 6 modul dan tingkatan 5 kita ada 4 modul yang kena kita siapkan. Wow. Banyak tu, bukan sikit, banyak. Okey. Seterusnya untuk kertas 1 bahagian A tadi kita ada 60 markah. Dan bahagian B kita ada 40 markah. Dan jumlah untuk peperiksaan bertulis adalah 100 markah. Manakala untuk kertas 2 amali tadi, setiap modul itu membawa 100 markah. Setiap modul tu. Okey. Dan perlu diingatkan bahawa kertas 1 membawa 40% daripada markah SPM. Dan kertas 2 membawa 60 markah. Bermaksud sebenarnya markah amali lagi banyak daripada markah teori, markah exam tu. Mereka perlu kompeten dan dapat markah yang banyak untuk memastikan grade mereka banyaklah dalam SPM. Okey, seterusnya tempoh SPM ini pun berbeza dengan KBSM. Tempoh ujian bertulis itu adalah 2 jam sahaja. Dulu dia 2 jam setengah. So dia dah kurangkan setengah jam menjadi 2 jam untuk soalan untuk exam bertulis. Tapi untuk kertas 2, yang ini baru diperkenalkan pada tahun ini, kita pelajar kena melengkapkan semua amali itu bermula daripada Februari tingkatan 4 sehinggalah Julai tingkatan 5 kan. Sebab lepas tu bulan 8 dah ada percubaan SPM, nak ulang kaji. So kita kena habiskan semua amali tersebut sehingga Julai. Tapi ini mungkin tertakluk dari perubahan dari masa ke semasa lah. Terutamanya dengan musim zaman sekarang ni kan. PKP dan sebagainya. Betul. Betul. Okey. Okey, saya harap pelajar pun faham. Saya rasa pelajar dah faham dah ni. Cikgu dah terangkan dah ni banyak kali. Okey. Pelajar okey, ada soalan tak setakat ni, Ronali, Ali? Murid-murid semua memang bijak pandai cikgu. Ya, insya-Allah. Okey, semua dah faham yang ini sebab cikgu dah terangkan di mana amali ni amat penting untuk pelajaran kita. Okey, tak sama dengan pelajaran yang lain. Okey, boleh seteruskan ini? Boleh, okey. Okey, seterusnya adalah penerangan mengenai
Modul KSSM MPV pembinaan domestik tingkatan 4. Yang ini adalah yang baru. Bukan lagi KBSM, tak menggunakan silibus yang lama. Ini adalah silibus yang baru. Okey, yang pertama yang kita akan sentuh hari ini adalah pengenalan kepada pembinaan domestik. Apakah itu sebenarnya pembinaan domestik? Macam Ellie pun tak tahu apa pembinaan domestik tu kan. Tak tahu, tak pernah dengar. Okey. So hari ini kita akan belajar. Yang pentingnya untuk pengenalan kepada pembinaan domestik adalah mengenai kerjaya-kerjaya yang ada dalam bidang ni. Itu antara yang penting dalam modul 1 ni lah. Okey, seterusnya ini tak ada amali kat bengkel, tak ada. Amali kat bengkel adalah kita start dengan modul 2, alatan tangan dan mesin mudah alih. Okey, kat sini pelajar akan dapat menggunakan peralatan-peralatan dan pelajar mesti boleh mengklasifikasikan jenis dan fungsi. Ada 2, jenis 1, fungsi 1. Apa dia? Alatan tangan dan mesin mudah alih. Dia ada 2 perkara yang berbeza. Okey. Dan juga satu lagi, pelajar boleh dekat bengkel menyelenggara alatan tersebut. Maksudnya mesin. Maksudnya kalau dia tahu rosak, dia tahu macam mana sebersedikit untuk membaiki alatan tu supaya dia tak lebih rosak, ataupun macam mana kita nak jaga dia supaya dia tidak rosak. Okey, itu apa yang secara overall yang kita belajar dalam modul 2. Okey. Untuk modul 3, bahan dalam pembinaan ini adalah memang amali. Murid dapat menyenaraikan jenis dan fungsi bahan. Kalau tadi kita tengok dia adalah alatan, yang ini adalah bahan yang kita guna dalam amali pembinaan. Ini pun sebenarnya amali kita lah yang kita berterusan sampai tingkatan 5. Okey, modul 4 pula adalah pelan bangunan 1. Pelan bangunan 1 ni apa yang murid belajar adalah mentafsir lukisan bangunan. Maksudnya bila kita bagi pelan tu kepada pelajar, kita nak tahu sama ada pelajar boleh baca atau tidak pelan tu. Sama ada dari segi luas, dari segi saiz. Dia tengok apa tu? Dia tengok dinding ke? Dia tengok bumbung ke? Dia tengok tiang ke? Lepas tu ada tengok apa tu? Jubin ke? Dia tengok cat ke? Sampai dekat itu semua kita belajar dalam pelan bangunan 1. Tingkatan 4. Okey, lepas tu masih tingkatan 4, yang ini amali. Ini memang 100% amali, iaitu kerja bata. Murid diberikan pendedahan mengenai kemahiran merancang tanda. Macam mana kita nak kasih projek kita tu berada di tempat yang betul, tegak dan tak sengit ke. Okay? Itu nama dia merancang tanda. Lepas tu pelajar belajar untuk menerap pelbagai jenis ikatan tembok bata. Ikatan tembok bata ada macam-macam jenis. So pelajar belajar untuk menerap tu, maksudnya Ellie, maksudnya dia menyusun bata tu ikut ikatan tu, maksudnya pattern ikatan bata yang tertentu. Dia ada pattern tau Ellie kat sini. Dia bukan simply susun, tidak. So pelajar mesti tahu macam mana nak susun ikatan bata tu. Lepas tu pelajar juga belajar untuk memasang kerangka pintu. Menarik ni. Dan pelajar juga belajar untuk memasang tingkap. Serta dia boleh membina gerbang bata. Boleh kita katakan di sini bahawa modul 5 ini merupakan core modul kita. Semua kerja-kerja bata kebanyakannya letak dalam modul 5 yang mesti dilengkapkan oleh pelajar tingkatan 4 semasa mereka tingkatan 4. Okey. Seterusnya, untuk tingkatan 4, last modul untuk tingkatan 4 adalah kerja kemasan 1. Bila ada kerja kemasan 1, maksudnya ada kerja kemasan 2. Okey, ini kerja kemasan 1 dia dekat tingkatan 4. Apa maksud dia? Kat sini untuk modul ini, pelajar diberi pendedahan mengenai cara melepa simen. Ni seronok belajar buat ni. Pelajar melepa simen dan kerja-kerja memasang jubin lantai. Tiles lantai tu, dia belajar masa tingkatan 4. Macam mana nak ukur, nak potong, nak pasang dan sebagainya lah masa tingkatan 4. Melepa tu apa cikgu? Plaster dinding. Ya, melepa itulah plaster dinding. So dia guna simen lah kat sini.
untuk tingkatan 4. Ni pelajar-pelajar dah terror dah ni semua ni. Dah terror dah buat semua. Pergi pula kepada tingkatan 5. Okey, modul tingkatan 5 kita sambung dengan modul 7 iaitu ini pelan bangunan 2. Tadi kita ada pelan bangunan 1 untuk modul 4. So dia jump kepada tingkatan 5 untuk belajar pelan bangunan 2. Apa yang mereka belajar kat sini adalah pelajar mesti pandai mentafsir lukisan perkhidmatan. Okey, berkaitan apa? Berkaitan kerja pemasangan paip dan pendawaian elektrik. Dia tengok pelan tu, dia tahu kat mana nak letak apa. Itu yang penting dalam sebuah bangunan kan, sebab tak ada bangunan dan tak ada air dan tak ada elektrik kan. So dia tengok pelan tu, dia tahu paip apa nak guna, di mana, dan pendawaian elektrik pun sama. Apa jenis lampu, di mana nak letak dan sebagainya lah. Itu kita belajar tingkatan 5. Okey, untuk tingkatan 5 juga kita start belajar yang baru iaitu ini kerja konkret. Okey, kerja konkret. Kerja konkret ni pelajar diberi pendedahan untuk membuat konkret yang sebenar. So kita start dengan membentuk kotak acuan. Maksudnya macam kita buat kek tu, kan ada dia punya acuan tu kan. Tapi kerja konkret dia kena buat sendiri. Kotak acuan tu. So macam mana nak buat tu pun kita ajar dia membuat kotak acuan. Macam mana kita nak memotong dan membengkok besi tertulang. Memotong dan membengkok ni ada alatan dia. Macam mana kita nak suruh dia potong dan bengkokkan. Lepas tu kita pelajar mesti tahu macam mana, apakah itu ciri-ciri konkret. Macam kalau tak tahu, tak belajar, kita tak tahu konkret ni konkret ke simen, ada beza. Okey, serta macam mana pelajar untuk menuang dan mengawet konkret bertertulang. Mengawet konkret bertertulang ni. Konkret pun mengawet Ya, konkret perlu diawet. Macam mana tu? Kita belajar semasa modul 8 tingkatan 5 kerja konkret. Ini pun ada amali ni, amali besar juga ni. Okey. Pada seterusnya, modul 9. Yang ini kerja kemasan 2. Tadi kerja kemasan 1 kan? Okey, ini kerja kemasan 2. Macam mana tadi pelajar diberi pendedahan untuk memasang jubin di lantai. Untuk ini pelajar teruskan dengan pemasangan jubin dinding. Mencabar ni. Sebab itulah kita letak dia dekat tingkatan 5. Sebab dia mencabar. Okay? Kalau dekat atas lantai dia memang confirm dekat lah. Cuma cantik ke tak cantik je lah kan. Cuma kalau kat dinding ni, kalau tak betul kita punya simen, dia akan jatuh balik. And then dipasang dia turun kan. So sebab tu kita buat kerja kemasan 2 ni dekat tingkatan 5. Masa ni kita tahu bahawa pelajar dah mahir dengan cara-cara menggaul mortar dan sebagainya lah. Okey, seterusnya last modul untuk pelajar MPV adalah keusahawanan dan pembinaan. Dalam pembinaan bermaksud kita nak menerapkan nilai-nilai usahawan dalam diri pelajar. Dalam menggunakan modul 10 ni lah, pelajar murid didedahkan dengan anggaran kos dan kuantiti, pengurusan projek serta keusahawanan pembinaan. Bermaksud kat sini, dia kesinambungan daripada membaca pelan tadi, Eli. Maksudnya kalau kita buka pelan tu, kita tahu berapa banyak, pelajar akan tahu berapa banyak nak guna simen, berapa banyak nak guna jubin, berapa banyak nak guna pasir. So bila dah tahu baca pelan tu, pelajar mesti boleh mengira berapa nak guna, berapa kos dan akhirnya berapakah keuntungan projek tu. Sampai tahap tu. Dan akhirnya kita harap modul ini dapat memupuk sifat-sifat keusahawanan dalam diri pelajar MPV. Macam tu ni. Okey, ini adalah contoh gambar amali-amali yang telah kita lakukan di dalam bengkel lah. Okey, ini pelajar buat, ini pelajar perempuan, dia very sangat menyukai lah projek ni. Okey, ini pelajar, so pelajar kita tak ada masalah. Ini adalah contoh ikatan tadi, Eli. Macam mana kita nak susun bata tu. Kita ada cara susunan. Lepas tu kita ada bata yang potong. Lepas tu untuk lapisan seterusnya macam mana, untuk lapisan seterusnya macam mana. Macam tu, Eli. Itu sahaja untuk
penerangan modul ini. Okey, baik. Itu murid-murid cikgu rasanya memang dah dapat kuasai dah. InsyaAllah yang tingkatan 4 tu boleh tingkatan 5 pun insyaAllah boleh. Cumanya belum siap amali lagi lah sebab sekarang baru bulan 4 kan. Kita masih ada masa lagi tu untuk mengejam amali kita tu. Okey, cikgu boleh teruskan dengan pembelajaran cikgu? Okey, insyaAllah. Terima kasih Eli. Okey, para pelajar, makanya hari ni kita belajar modul 1 dalam kita punya pembelajaran. Okey, saya harap cikgu harap kalau tak faham terus tanya ya. Boleh buat nota sikit-sikit. Okey, nanti cikgu tanya pastikan dapat jawab ya. Dan eksklusif sikit diorang je dapat orang kata ilmu dekat sini kan. Betul. Okey. So kat sini, kerjaya dalam pembinaan. Dalam modul 1 ni, perkara yang penting adalah kita tahu apakah kerjaya yang kita berpeluang untuk jadi selepas kita keluar daripada bidang kita. Itu yang penting. Bidang kita ni tak semestinya jadi buruh kasar dia. Bukan jadi orang yang disuruh-suruh je. Sebenarnya kita banyak lagi peluang pekerjaan dalam bidang ni. Okey, so sebelum kita pergi, kita tengok apakah itu definisi pembinaan. Pembinaan itu adalah aktiviti membina, yang nama pembinaan kan habislah membina. Tapi sebenarnya dia bukan sahaja tertumpu kepada membina. Dia juga termasuk kerja mereka bentuk, meruntuhkan, memelihara, membaiki. Ni 4 keyword ni cikgu nak kamu tolong ingat Mereka bentuk, meruntuh, memelihara, membaiki, merancang kerja-kerja mekanikal, elektrikal, civil dan sebagainya. Itulah definisi pembinaan. Bila soalan SPM, apakah definisi pembinaan? Kita kena jawab ni, jangan ada satu perkataan buat tertinggal. Kalau kita tertinggal satu perkataan, dia tak dapat markah. So sebab dia spesifik pembinaan, maka adik-adik, cikgu, anak-anak murid cikgu, tolong hafal atau ingatkan keyword ni. Mereka bentuk, meruntuh, memelihara, membaiki, merancang kerja-kerja mekanikal, elektrikal, civil dan sebagainya. Itulah maksud ataupun definisi pembinaan. Okey, ini apakah ini? Ini adalah pihak-pihak utama yang terlibat dalam bidang pembinaan. Kita ada klien, 5 kita ada kontraktor, kita ada pihak berkuasa, kita ada pihak perunding dan kita ada pembekal. Setiap satu ni ada fungsi dan ada peranan masing-masing dalam pembinaan. Untuk for the time being, cikgu nak awak ingat 5 ni dulu, tapi apakah dia kita akan tengok kemudian. Okey? Okey, seterusnya. Apakah itu proses pembinaan? Tadi apakah itu definisi pembinaan? Sekarang tu apakah proses pembinaan? Proses pembinaan terdiri daripada 5 peringkat. Kita ada peringkat perancangan, 1. 2, kita ada peringkat analisis. Kita ada peringkat pengurusan, peringkat pembinaan itu sendiri dan kita ada peringkat penyerahan. Apakah maksud perancangan? Perancangan ni kita plan. Kita nak buat apa? Dekat mana? Berapa kos yang kita perlukan? Siapakah orang yang terlibat? Itulah maksudnya peringkat perancangan. Kita plan dulu. Okey, kita plan dulu. Okey, siapa, di mana, berapa, bagaimana perkataan tu. Itu maksudnya peringkat perancangan. Okey, seterusnya bila kita plan, okey, jadi. So kita pun analisis. Apa yang kita nak analisis? Kita selalunya kita analisis tempat. Tempat tu sesuai ke tidak? Bahaya ke tidak? Siapa yang nak duduk? Adakah dia boleh menguntungkan kita atau merugikan kita? Itu adalah peringkat analisis. Peringkat kedua. Peringkat ketiga adalah pengurusan. Bila kita nak analisis semua dah okey, semua nampak macam okey, kita pergi pula kepada peringkat pengurusan. Peringkat pengurusan ni senang. Semua yang kita rasa okey tadi tu, kita dokumenkan. Okey, maksudnya berapa kos tadi kita buat dokumen siap-siap. Kita jumpa lawyer, kita dokumenkan siap-siap. Dan masa inilah juga kita masuk tender. Kat sini lah. Pengurusan ni adalah kita masuk tender untuk pembinaan tersebut. Ini adalah peringkat pengurusan.
Seterusnya, bila dah settle semua ni, barulah bangunan kita mula dibina. Peringkat pembinaan. Peringkat di mana proses pembinaan bermula. Okey, ada 4 dan bila dah siap semua, barulah kita pergi kepada peringkat penyerahan. Penyerahan ni maksudnya siapa? Nak serahkan apa? Nak serahkan projek tu, orang yang buat tadi kontraktor, dia nak serahkan projek tu kepada pemilik projek tersebut. Macam tu. Tu namanya peringkat penyerahan selepas kelulusan daripada JKR. Ya. Okey. Cikgu, apa cikgu nak sambung sikit? So, untuk 5 ini, proses pembinaan jangan ada yang tertinggal dan jangan switch sebab dia berlaku daripada satu peringkat ke satu peringkat dengan flow. Dia tak boleh skip flow. Okey, cikgu, kita nak rehat sekejap boleh cikgu? Boleh. Sementara murid-murid kita yang di rumah, calon SPM di rumah dan juga dalam talian ni tengah digest ataupun tengah serap segala ilmu yang cikgu ajarkan tadi tu. Jadi kita kembali selepas ini di dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. 7 kerjaya yang menarik yang mungkin anda tidak tahu wujud di Malaysia. Siapa sangka pekerjaan seperti ini wujud di dunia? Ini merupakan satu-satunya klinik di Malaysia yang menawarkan servis akupuntur untuk haiwan kesayangan. Jika anda berminat untuk menjadi doktor haiwan yang lain dari yang lain, mungkin kerjaya ini sesuai untuk anda. Pernah tak tertanya-tanya bagaimana Google boleh mendapatkan pemandangan jalan di luar rumah anda? Sebenarnya, Google mempunyai pemandu-pemandu yang mengendalikan kenderaan khas seperti kereta Google Street View, Street View Trike yang beroda 3, Street View Tracker yang berupa beg galas dan Street View Trolley. Headhunters ni pemburu kepala ke? Bukan. Sebenarnya, tanggungjawab headhunters adalah untuk menjadi orang tengah antara syarikat dan orang yang berbakat, seperti pelakon, penyanyi dan sebagainya. Pakar teknologi makanan adalah sebuah kerjaya yang mengkaji dan menyelidik makanan segera seperti yang dikeluarkan oleh syarikat pemakanan. Contohnya, jika anda terlibat dalam R&D untuk sebuah makanan mi segera, anda hanya perlu memasak dan bereksperimen dengan pelbagai rencah dan perasa. Macam best je. Siapa sangka sesiapa saja boleh menjadi seperti puteri duyung. Anda boleh belajar berenang seperti seorang puteri duyung dengan dilengkapi kostum yang indah. Anda juga boleh menjadi seorang model atau pelakon puteri duyung. Menarik kan? Pernah menonton siri Dog Whisperer atau Cat Whisperer? Jika anda merupakan seorang pencinta haiwan dan ingin menjadikan minat tersebut sebagai kerjaya, ini adalah kerjaya yang sangat sesuai. Anda boleh menawarkan sesi konsultasi sekiranya pemilik haiwan kesayangan mereka mengalami masalah dengan kelakuan haiwan peliharaan mereka. Bayangkan jika anda digaji hanya dengan mengintai jantina anak ayam. Tahukah anda, kerjaya ini menawarkan gaji 4 angka hanya dengan membezakan jantina anak ayam. Namun begitu, kerjaya ini tidaklah mudah kerana ianya sukar untuk membezakan jantinanya sama ada jantan atau betina. Setelah peneliti jantina mengasingkan anak-anak ayam tersebut, mereka akan menghantarnya ke ladang penetasan dan ladang ternakan secara berasingan. Sekarang anda tahu. George tak tahu apa-apa. Kini saya tahu segalinya. Terima kasih, cikgu. Menulis dan membaca, cikgu ajar semuanya. Terima kasih, cikgu. Mengalir, walau apapun halangan, walau apapun rintangan. Cikgu baru sehadapan kita. Terima kasih, cikgu. Terus mengalir sehingga menuju cikgu adalah wira kita selamanya. Terima kasih, cikgu. Begitulah semangatmu, guruku.
kembali di Road to Success SPM 2021 bersama saya Eli Arifin dan juga Cikgu Akmal di studio, di mana hari ini Cikgu akan berkongsi tips bagaimana menjawab kertas peperiksaan SPM untuk subjek pembinaan domestik tingkatan 4 modul 1. Okey, masih lagi berada dalam talian adalah murid-murid dari SMK Bahau Negeri 9. Okey, Cikgu dah bersedia? Boleh, bersedia insya-Allah. Okey, boleh teruskan. Anak murid cikgu semua dah bersedia? Nah, okey. Okey, angguk-angguk je. Okey, seterusnya 1.1.2 iaitu peluang kerjaya. Ini adalah sangat penting dalam modul 1 Sangat-sangat penting dalam modul 1 sebab modul 1 namanya kerjaya dalam bidang pembinaan Okey, so untuk kerjaya, peluang pekerjaan dalam bidang pembinaan, kita ada 3. Ini yang cikgu nak awak ingat. Kita ada 3. Ini dah contoh. Tapi yang 3 yang cikgu nak awak ingat adalah bidang kerjaya dalam bidang perindustrian. 1. Nombor 2, kerjaya dalam sektor akademik. Nombor 2. Yang ketiga adalah kerjaya sebagai usahawan. Tengok apakah dia. Kerjaya dalam bidang industri pembinaan itu sendiri. Kalau selepas belajar, kita nak terus masuk dalam bidang pembinaan, ini adalah kerjaya-kerjaya yang sesuai untuk pelajar pembinaan. Kita boleh jadi juruterawat awam, kita boleh jadi juru teknik awam, kita boleh jadi juru ukur tanah, kita boleh jadi penyelia tapak, kita boleh jadi tukang yang mahir, kita boleh jadi kontraktor, dan kita boleh jadi pengurus projek. Ini adalah kerjaya yang betul-betul terlibat dalam pembinaan tu. Kalau kita masuk dalam pembinaan ni, kita akan antara orang-orang yang menguruskan pembinaan tu lah sampai bangunan tu siap. Inilah kerjaya dalam bidang industri pembinaan. Core kita masuk terus dalam pembinaan. Okay, tapi kalau kita rasa kita nak kerja dalam apa yang kita belajar, tapi kita tak nak kerja dalam pembinaan, kita boleh pilih untuk bekerja dalam sektor akademik. Okay, sektor akademik tu maksudnya kita boleh jadi tenaga pengajar. Kita boleh jadi cikgu. Macam saya lah kan. Okey, kita jadi tenaga pengajar. Lepas tu kita boleh jadi pensyarah. Kita boleh jadi tutor. Di mana? Di 3 tempat ni. Okey, negara kita ada banyak institut yang memerlukan mereka yang terlibat dalam pembinaan tu sebagai tenaga pengajar, terutamanya dekat industri institut kemahiran. Okey, kita ada ILP, kita ada IKBN, kita ada macam-macam lah, saya pun dah tak ingat dah lah kan. Banyak, tapi memang ada banyak. Ini pun ada, ini kat universiti kat sini jadi tenaga pengajar, syok jadi pengajar ni. Macam cikgu sekarang. Ya, macam cikgu sekarang kan. Jadi cikgu MPV di sekolah menengah. Macam tu. Maksudnya cikgu bekerja dalam bidang pembinaan, tetapi cikgu bekerja dalam sektor akademik. Macam tu sektor akademik. Seterusnya, okey, tak nak kerja bidang pembinaan, tak nak jadi cikgu juga, tapi masih nak kerja dalam bidang pembinaan. So kita boleh jadi usahawan. Usahawan dah agak glamour lah sikit kan. Kita boleh jadi kontraktor. Cikgu, saya nak jadi kontraktor. Boleh, belajarlah bersungguh-sungguh. Okey. Kita nak jadi juru ukur bahan. Maksudnya juru ukur bahan ni maksudnya kita tentukan berapa banyak barang-barang bahan tu digunakan dalam satu projek tu. Itu nama dia juru ukur bahan. Cikgu, saya nak kerja glamour sikit. Okey, boleh. Ambillah jadi pereka hiasan dalaman. Itu juga salah satu kerjaya dalam bidang pembinaan. Dalam bidang pembinaan. Pereka hiasan dalaman nak letak ni kat mana? Oh, ini jubin tak sesuai ni. Jubin ni kena besar sikit. Tu kat sini. Dia masih lagi kerjaya dalam bidang pembinaan. Seterusnya, okey, nak lagi cikgu. Saya suka melukis. Saya memang terror baca pelan tu. Saya memang terror cikgu. Okey, boleh dek jadilah arkitek. Macam tu. Masih lagi kerjaya dalam bidang pembinaan. Dan seterusnya, ni
Saya pernah dengar pelajar, cikgu, saya nak belajar, saya nak kerja jual barang dekat hardware. Inilah dia. Dia adalah menjadi pembekal dan peniaga barang-barang dan bahan-bahan pembinaan. Nah, dia supplier. Ya, dia dah buka hardware. Saya mau beli cat, saya nak beli pasir, saya nak beli kapur dekat mana? Dekat sinilah pembekal peniaga bahan-bahan binaan. Ini adalah 3 peluang kerjaya yang ada dalam bidang pembinaan. Bukan sahaja, selalunya pelajar kita dia pemikiran dia nanti kalau kita kerja pembinaan ni kita boleh jadi tukang mahir, cikgu. Kita boleh jadi penyelia tapak, cikgu. Bukan itu sahaja, kita boleh banyak lagi bidang yang ada dalam bidang pembinaan. Okey? Okey, pelajar cikgu, okey semuanya? Okey? Okey, bagus. Ali seorang je yang okey. Arif tak okey, Arif? Okey. Okey, seterusnya. Okey, lepas tu kita pergi kepada siapakah pihak yang terlibat dalam sesuatu pembinaan. Siapa yang terlibat dalam sesuatu pembinaan tu? Okey, dalam pembinaan kita tak pernah ada dalam binaan tu orang tu buat rumah sorang-sorang. Tak ada. Dia yang gali tanah, dia yang ukur, tak ada. Memang tak ada. Kita ada banyak pihak yang terlibat dalam pembinaan sesebuah projek. So hari ini kita nak tengok siapakah yang terlibat dalam bidang pembinaan tersebutlah. Okey, yang pertama, yang paling utama, tanpa dia tak adalah projek. Klien. Nombor 1 adalah klien. Klien ini adalah pemilik kepada projek pembinaan. Contohnya saya. Saya nak buat rumah lah. Saya lah klien. Saya lah pemilik kepada projek pembinaan tersebut. Dan selalunya klien ini, memang klien ini dia bertanggungjawab untuk membayar segala kos dan rumah dia kan? Dia lah kena bayar. Betul? So dia bertanggungjawab untuk membayar segala kos dalam projek tersebut. Okey. Lepas tu bila klien pihak yang terlibat yang kedua adalah kontraktor. Biasalah. Kita nak buat kerja mestilah ada kontraktor. So kontraktor ini siapa? Kontraktor ini adalah orang yang menjalankan aktiviti pembinaan untuk pembinaan tersebut. Itu adalah kontraktor. Okey, kat sini baru kita tahu kontraktor terbahagi kepada 2. Kita ada kontraktor utama dan kita ada subkontraktor. Apakah dia kontraktor utama? Siapa-siapa tahu tak? Pelajar tingkatan 5. Kontraktor utama ni apa dia? Siapa nak jawab? Arif nak jawab. Kontraktor utama tu apa? Buka mic dulu, Arif. Boleh, Arif? Kontraktor utama tu apa, Arif? Tahu tak? Agak-agak tahu. Mungkin cikgu boleh ke murid lain. Saya rasa internet dia ada masalah sikit. Okey, boleh. Ronaldi, boleh cikgu tahu apakah maksud kontraktor utama? Kontraktor pertama tu orang yang ni lah. Yang apa? Orang yang bagi arahan untuk semua buat apa itu. Okey, terima kasih. Terima kasih Ron Dali. Okey, bolehlah tu cikgu terima. Okey, kontraktor utama adalah dia ni dilantik oleh klien untuk buat semua kerja tu. Okey, I nak buat satu projek, I bagi pada you buat. Itu adalah kontraktor utama. Main kontraktor. Okey. Apakah beza dengan subkontraktor? Subkontraktor adalah dia dilantik oleh kontraktor utama. Kalau kontraktor utama tadi dilantik oleh klien, subkontraktor dilantik oleh kontraktor utama. Maksudnya bayaran dapat daripada kontraktor utama. Subkontraktor ni selalunya kerja-kerja dia specialist. Tukang pasang tile sahaja. Mengecat sahaja. Buat wiring sahaja. Dia kerja dia specialist tu maksudnya dia tu specialist lah maksudnya. Okey, dia tertumpu kepada satu kerja sahaja. Okey, itu beza Beza kontraktor utama adalah dia dilantik oleh klien. Subkontraktor dia dilantik oleh kontraktor utama. Yang kedua adalah kontraktor utama dapat kerja semua kerja daripada klien. Subkontraktor buat kerja yang hanya disuruh oleh kontraktor
utama. Itu adalah maksud perbezaan antara kontraktor utama dan subkontraktor. So kat sini faham tak Ali? Ali faham tak? Faham? Okey, faham. Idlan faham, Idlan? Faham juga. Alhamdulillah faham macam ini je semua. Okey, seterusnya pihak berkuasa. Pihak yang terlibat dalam pembinaan. Nombor 3. Pihak berkuasa ni siapa? Pihak berkuasa ini adalah kerajaan lah. Antara badan-badan kerajaan. Tugas pihak berkuasa adalah memastikan semua kerja-kerja pembinaan tu yang berlaku tu mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta yang sedang berkuat kuasa. Dari semua segi, sama dari segi saliran, dari segi dapatan tanah, dari segi cara untuk dapatkan elektrik, dari segi pencegahan kebakaran. So ini adalah pihak berkuasa yang memantau kerja-kerja pembinaan. Okay, setiap pihak berkuasa ni ada tugas masing-masing. Okay. Pihak berkuasa tempatan ni, tugas utama dia adalah ni majlis perbandaran, majlis daerah. Okay. Pihak berkuasa tempatan ni contohnya majlis perbandaran, majlis bandaraya. Okay. Tugas utama dia adalah meluluskan plan tu. Kalau pihak berkuasa kata no, kita tak bagi you buat bangunan dekat sini. So klien tak boleh buat bangunan tu dekat situ. Okey, itu adalah tugas pihak berkuasa tempatan yang utama. Okey, seterusnya Jabatan Kerja Raya. Jabatan Kerja Raya ni menyelaras kerja-kerja dan juga projek-projek oleh kerajaan pusat dan negeri. Dia ni Jabatan Kerja Raya ni dia buat projek juga tapi dia menyelaras projek-projek yang dibuat oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Okey. Jabatan Bomba dan Penyelamat ni kita tahulah setiap bangunan kita ni ada cara untuk kita elakkan kebakaran. Okay, nanti bila kita nak buat kita punya bangunan tu, Jabatan Bomba kena endorse kita punya plan tu whether dia tu selamat untuk diduduki, boleh kalis kebakaran lah selalunya. Okey, tanpa endorsement daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, bangunan itu walaupun dah siap, dia tak boleh diduduki. Besar peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat ni dalam pembinaan negara kita lah. Okey, kat sini dah ada 3 adik. Klien, kontraktor dan pihak berkuasa. Ingat lepas ni cikgu nak tanya, okey? Okey, dah 3. Pihak terlibat ada 5, so lagi 2. Okey, seterusnya. Cikgu mungkin nak tanya murid-murid sekarang ataupun ada kejap lagi cikgu? Kejap lagi pun boleh. Lepas pembekal ni. So dengar betul-betul. Okey. So, seterusnya nombor 4, pihak perunding. Pihak perunding ni dia ini dilantik oleh klien. Okey, apakah tugas dia? Dia memberikan nasihat teknikal kepada klien. Klien ni mungkin tak tahu bahagian hiasan dalaman. So klien akan melantik pihak perunding untuk memberikan nasihat kepada dia. Okey, dan dia juga boleh melantik arkitek untuk tolong designkan rumah dia ni. Dan dia lantik jurutera untuk tengokkan banjir ke tidak ni. So itu adalah pihak perunding ni dia ada kepakaran yang tertentu yang klien perlu untuk buat sesuatu projek pembinaan. Okey, seterusnya nombor 5, pihak yang terlibat dalam bidang pembinaan. Pembekal. Tak ada pembekal, bangunan tak boleh buat. Pembekal ni adalah orang syarikat ataupun orang yang membekalkan bahan-bahan dan alatan-alatan sepanjang tempoh pembinaan tu. Okey, ada 2 jenis pembekal. Pembekal domestik, satu. Yang B dia adalah pembekal dinamakan. Apa beza dia? Pembekal domestik ni, dia ni adalah orang-orang yang klien dan pihak perunding order barang asing-asing. Pembekal order pihak perunding order tempat lain ataupun kontraktor order tempat lain. Klien order juga tempat lain. Okey, dia tak terikat. Maksudnya klien ataupun kontraktor boleh order mana-mana yang disuka. Itu nama dia pembekal domestik.
Pembekal dinamakan ni pula adalah, saya senang lukis kot nah. Ni pembekal. Okey, ni pembekal. Untuk jadi pembekal nominated, dia mesti sama-sama dipersetujui oleh klien. Maksudnya sama-sama setuju. Dan juga kontraktor pun order dekat dia juga. Maksudnya macam tu. Klien dan kontraktor mesti bersetuju untuk mengambil barang daripada pembekal yang dinamakan tu. Maksudnya dia lain. Cikgu, kalau contoh pembekal yang macam mana, cikgu? Contoh pembekal selalunya pembekal yang membekalkan barang-barang core untuk pembinaan. Pembekal tu bekalkan simen, YTL, order simen. Lepas tu kata the white horse, kita beli jubin. Tu maksudnya adalah pembekal. Tetapi ada dua jenis pembekal, iaitu pembekal domestik dan pembekal dinamakan, atau bahasa Inggeris dia nominated supplier. Yang senang nak ingat macam gini. Pembekal yang kita berkongsi ni oleh klien dengan kontraktor, order dari tempat yang sama, kita panggil dia pembekal dinamakan. Kalau freelance pembekal, kita order kat mana-mana, itu namanya pembekal domestik. So kita dah habis pihak yang terlibat dalam pembinaan ada 5. Boleh bagi tahu saya, 5 tu apakah pihak yang terlibat dalam bidang pembinaan? Ada 5 cikgu cakap tadi. Encing? Okey. Ya, cikgu. Okey, kita tadi ada 5 pihak yang terlibat dalam pembinaan. Boleh bagi tahu senarai kat cikgu 5? Apakah pihak yang terlibat dalam bidang pembinaan tu? Pihak klien, kontraktor, pihak klien, lagi kontraktor, pihak berkuasa tempatan, okey, lagi pihak berunding, pembekal. Bagus. Terima kasih. Pandai. Idlan, boleh bagi tahu cikgu apa beza kontraktor utama dengan subkontraktor? Idlan? Mana Idlan ni? Idlan? Okey, apakah beza kontraktor utama dengan subkontraktor yang Idlan faham? Idlan sendiri. Kontrak utama. Klien nantikan kontrak utama. Betul. Okey, betul. Yang kedua, subkontraktor tu apa? Subkontraktor tu macam dilantik oleh kontrak utama. Okey, bagus Idan. Terima kasih. Betul. Maksudnya dapat 2 markah kat situ. Bagus. Okey, seterusnya. Okey, sama. Okey, boys. So, ada 5 pihak yang terlibat ni. Cikgu harap kamu ingat dan faham dan boleh bezakan. Apakah dia klien, kontraktor, pihak berkuasa, pihak perunding dan juga pembekal. Okey? Boleh saya teruskan ini? Boleh, okey. Seterusnya, ni penting ni. 1.14 adalah hubung kait elemen kelestarian. Perkataan yang best kat sini adalah kelestarian dan teknologi hijau dalam pembinaan. Dalam pembinaan ni, kita kena ada kelestarian dan teknologi hijau. Sebelum tu, kita minta boleh mutekan mic dulu, boleh? Okey, teruskan cikgu. Okey, boleh. Okey, sebelum cikgu pergi jauh cerita pasal kelestarian ni, boleh cikgu tahu tak, pernah dengar tak perkataan kelestarian? Cikgu tanya murid-murid ke? Cikgu tanya murid-murid. Pernah dengar tak perkataan kelestarian? Geling kepala awal dah. Tak pernah. Susahnya perkataan ni. Okey. Kelestarian ini, Allah, nama the best tau. Kelestarian. Sebenarnya maksudnya adalah cara kita untuk mengekalkan alam semula jadi. Macam tu. Boleh cikgu ulang cikgu ulang semula Kelestarian ni maksudnya adalah langkah atau cara kita untuk mengekalkan alam semula jadi yang ada zaman sekarang ni. Yang dah tinggal sikit tu, macam mana kita nak kekalkan dia? Supaya apa? Supaya dia tak hilang. Satu hari nanti generasi akan datang tak dapat tengok dah macam mana ke alam sekitar yang kita ada zaman sekarang tu. Okey, macam kita tahu bahawa pembangunan ni selalunya kita akan menghapus
menghapuskan alam sekitar. Betul? Betul. Kita akan tebang pokok, kita akan kadang-kadang mencemarkan sungai, kadang-kadang kita terpaksa tebang hutan. Tapi sebab itulah dalam pembinaan kita ada satu nama dia teknologi hijau. Macam mana kita nak retain alam sekitar tu? Okey, macam mana kita nak retain alam sekitar tu supaya walaupun kita membangun, kita sama-sama okey dengan alam sekitar. Itu yang penting. So, ada 4, merancang penggunaan bahan, sumber air dan tenaga. Siapa yang kena buat semua ni? Orang yang terlibat dalam pembinaan, selalunya kontraktor dan juga klien. Okey. Ni bahagian ni penting alamak. Okey, bahagian ni penting ya. Okey, ingat ni ada 4 step. 1, 2, 3, 4. Okey, siapa ni yang kena pergi pada yang buat ni? Ingat ini adalah kontraktor dan juga klien. Alright, kontraktor dan juga klien. Kena pastikan benda ni ada semasa dalam kerja-kerja pembinaan. Okey. So, first, merancang pembinaan. Siapa? Kontraktor. Kontraktor perlu mengambil kira ekosistem di persekitaran tapak bina. Maksudnya apa? Kita nak buat pembinaan, kontraktor yang datang tu kita rancang rancang macam mana ekosistem ni tak terganggu. Contoh Ellie, kita nak buat jambatan atas sungai. Macam mana kita nak buat jambatan tu kena ada tetapi sungai tu tak tercemar. Macam tu. Itu sebenarnya. So kita kena rancang. You have to plan. Kita kena rancang macam mana kita punya ikan tu tak mati. Macam tu. Cikgu mungkin boleh lajukan sedikit ataupun boleh beri rumusan selepas ini. Boleh. Boleh. Kita akan pergi lebih jauh untuk elemen kelasan ni selepas ini. Sebab kita dah nak ke hujung-hujung dah ni sebenarnya cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh rumuskan segala apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Alright. Untuk rumusannya adalah yang penting adalah kat sini. Industri peluang kerjaya dalam pembinaan. This is the most important part, adik-adik. Adik-adik tolong ingat kita ada 3 bidang yang kita boleh ceburi untuk pembinaan. Kita ada pembinaan dalam industri pembinaan, sektor akademik dan juga usahawan. Dia punya contoh ni kamu boleh ingat sendirilah. Tapi 3 ni mesti ada. 1, 2, 3. Okey, lepas tu kita juga perlu ingat 5 pihak yang terlibat dalam bidang pembinaan ni. Dan jangan tertukar dengan dia punya fungsi. Jangan tertukar dengan dia punya peranan dalam bidang pembinaan. Okey, 5 ini yang penting. Siapakah klien, kontraktor, pihak berkuasa, pihak perunding dan pembekal, Lily. Okey. Baik, itu yang paling penting sekali. Paling penting. Baiklah, dan mungkin cikgu ada nasihat nak diberikan kepada calon-calon SPM pada tahun 2021 yang akan ambil kertas peperiksaan ni? Ada. Nasihat cikgu memang banyak selalunya. Apa dia cikgu? Okey, untuk pelajar SPM tahun ni, tolong rajin-rajin baca buku, tanya nota, tulis nota dan tanya cikgu kalau tak faham. Ada perkataan tak faham, sila tanya. Amali tolong habiskan. Okey, jaga kesihatan zaman sekarang. Betul. Okey, sebab kehadiran ke sekolah sangat penting untuk kita habiskan. Kita punya amali. Dan adik-adik tolong buat ulang kaji awal. Jangan nanti dah nak SPM baru ulang kaji. Perkataan-perkataan yang hanya kita belajar dalam pembinaan domestik, pastikan kita mesti kena tahu. Kalau tak tahu boleh tanya cikgu siap-siap. InsyaAllah cikgu mesti akan jawab. Okey, kalau kena cubit sikit tu biasalah kan. Baru ingat. Kalau tak cubit tak ingat. Okey, insya-Allah boleh. Saya doakan semua pelajar kita semua boleh berjaya dan saya harap kita belajar bersama-sama dan cuba untuk berjaya dalam SPM. InsyaAllah saya doakan kita semua mesti berjaya. InsyaAllah. Yang penting rajin-rajinlah bertanya. Okey. Ya, betul. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Akmal
Sebab hari ini banyak sangat ilmu dicurahkan dan juga tips-tips yang dikongsikan untuk menjawab kertas peperiksaan pembinaan domestik SPM. Tapi untuk tingkatan 4 modul 1. Dan juga terima kasih kepada murid-murid dalam talian daripada SMK Bahau Negeri Sembilan. Mungkin boleh lambai-lambai. Dan kita jumpa lagi, kita ucapkan semoga maju jaya, good luck kepada calon-calon SPM 2021. Dan sehingga jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye. Belambai semua. Jumpa di sekolah. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Latifah binti Mansur, penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Bahau, menaruh harapan yang tinggi kepada semua pelajar MPV agar belajar dengan tekun dan mencapai kejayaan cemerlang dalam SPM. Semoga satu hari nanti para pelajar akan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Tenaga mahir membina negara.